Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Zar. Jadi hari ini saya nak ceritakan kepada anda tentang satu topik yang mana topik ini merupakan satu perkara yang orang selalu sembang dekat negara kita, iaitu topik sistem pengasingan kuasa. Jadi apa sistem pengasingan kuasa ni? Jadi secara mudahnya, dalam sistem pengasingan kuasa ini kita ada 3 entiti di dalamnya. Yang pertama kita ada legislatif, yang kedua kita ada eksekutif, dan yang ketiga kita ada sistem kehakiman. Ketiga-tiga entiti ni dia ada kerja dia yang masing-masing, dia ada jurisdiction dia yang masing-masing. Sebagai contoh, legislatif ini tugasnya adalah untuk mencipta undang-undang ataupun untuk menggubal undang-undang. Dan legislatif ni dekat negara kita ni kita boleh kata parlimen lah, parlimen, Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri, Dewan Negara dan sebagainya. Ini adalah legislatif di negara kita. Jadi bagaimana pula dengan eksekutif? Erti kata mudahnya, ianya adalah satu entiti yang menjalankan sistem pentadbiran di negara kita, yang menguruskan pentadbiran di negara kita, hal-hal berkaitan negara, kewangan dan sebagainya. Dan secara realitinya di Malaysia, kita boleh kata orang yang entiti eksekutif ni adalah Kabinet-Kabinet Menteri, Exco Menteri di peringkat negeri. Kalau di peringkat persekutuan, Kabinet Menteri lah. Ini semua adalah eksekutif. Dan yang ketiga pula adalah sistem kehakiman. Sistem kehakiman ni apa pula fungsi dia? Fungsi sistem kehakiman ni adalah untuk menyelia segala hal-hal berkaitan undang-undang, ataupun kalau contoh saya ada buat salah dan sebagainya, maka untuk menentukan saya ini betul-betul bersalah ataupun tidak, sistem kehakiman lah yang akan menentukan melalui mahkamah-mahkamah mereka. Jadi secara dalam erti kata mudahnya, ketiga-tiga entiti ini ada tugas ataupun jurisdiction yang masing-masing, dan ketiga-tiga entiti ini tak boleh apa orang kata masuk ke kawasan orang lain. Maksudnya tak boleh campur tugas orang lain lah. Contohnya legislatif tak boleh nak memutuskan orang ni bersalah ke tak, sebab tu tugas sistem kehakiman. Ini secara mudahnya lah tentang sistem pengasihan kuasa. Tetapi di Malaysia ni sebab kita unik kan, kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan, kita ada lagi satu entiti, iaitu yang di Pertuan Agong. Dan yang di Pertuan Agong ni, kita kalau nak tanya dia yang di Pertuan Agong ni dia dekat entiti belah mana, saya boleh kata bahawa yang di Pertuan Agong ni dia ada fungsinya di setiap entiti yang saya sebutkan tadi. Contoh, di peringkat eksekutif, yang di Pertuan Agong berfungsi apabila beliau ini ada discretion ataupun ada kuasa untuk melantik Perdana Menteri. Ini dari segi eksekutif lah. Ini berdasarkan artikel 40 clause 2. Dan kalau dari segi parlimen pula, dari segi legislatif pula, yang menentukan parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri ini boleh dibubarkan ataupun tidak, ianya adalah tugas YDPA lah, ataupun Sultan-Sultan Negeri. Ini adalah fungsi ataupun peranan yang di Pertuan Agong ataupun Sultan-Sultan di setiap entiti di dalam negara kita. Jadi inilah secara ringkasnya tentang sistem pengasingan kuasa di negara kita. Dan saya nak tambah jugalah, sebenarnya di negara kita, kita tak amalkan secara sepenuhnya sistem pengasingan kuasa ni. Sebab secara betulnya sistem pengasingan kuasa ni dia kata setiap entiti ni dia kena ada orang yang berbeza. Tapi di negara kita ni tak. Kalau anda lihat di legislatif, di peringkat legislatif, di peringkat parlimen, ahli-ahli parlimen juga adalah ahli-ahli di eksekutif, ahli kabinet menteri. Sebab itu di negara kita ni kita tak amalkan secara penuhnya. Dan itu bukanlah satu kesalahan pun, sebab setiap negara ada cara yang berbeza untuk mengimplementasikan sistem ini. Dan kalau anda nak tahu macam mana, kenapa sistem pengasihan kuasa ini perlu dan penting, sebab kalau ada satu pemusatan kuasa yang memang dia seorang je ada autoriti, isu korupsi dia akan lebih mudah berlaku. Jadi function ataupun kebaikan sistem pengasihan kuasa ini adalah untuk mengawal ataupun mengimbangkan kuasa antara entiti. So that, contoh, kalau ada salah seorang daripada ahli eksekutif, contoh salah seorang menteri, dia ada buat hal, dia ada buat kesalahan undang-undang. Kalau sistem separation of power ni tak ada, maka kemungkinan orang yang menjawat jawatan menteri ataupun ahli eksekutif ni, dia mungkin akan terlepas daripada hukuman undang-undang. Tetapi disebabkan kita ada sistem pengasihan kuasa ni, yang mana sistem kehakiman dipisahkan daripada eksekutif, maka kalaulah menteri ni ada buat kesalahan,
maka sistem kehakiman akan mengadili menteri ni tanpa mengira dia ni latar belakang siapa. Sebab kita ada pengasingan kuasa yang betul-betul. Dan ini adalah untuk memastikan bahawa check and balance tu berlaku dengan betul lah. Dan ini apa yang kita aplikasikan di negara kita. Okey, ini sebagai salah satu contoh lah. Dan itulah yang saya boleh kata, yang saya boleh cerita sikit tentang sistem pengasingan kuasa di Malaysia. So, saya harap video ini bermanfaat untuk anda semua. Assalamualaikum.